Bonjour, je m'appelle Kisti, votre enseignant de français, et bienvenue sur notre chaîne. Kamu tahu tidak apa itu la production orale dan les emplois publics? La production orale dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai produksi lisan atau yang lebih dikenal sebagai keterampilan berbicara. Dan les emplois publics dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat-tempat umum. Tapi, apa sih hubungan keduanya dengan pembelajaran kita kali ini? Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih mendalami tentang bagaimana cara membuat kalimat yang tepat dalam bertanya dan menunjukkan arah dalam bahasa Prancis, serta menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di Paris sebagai turis, dalam artian kita sedang berada di tempat yang asing bagi kita. Pasti kita akan melihat tempat-tempat terkenal dan bersejarah di Prancis. Misalnya, La Tour Eiffel, le Musée du Louvre, Arc de Triomphe, Cathédrale de Notre-Dame de Paris, dan lainnya. Atau ketika kita sedang berada di kota Bandung dan ingin pergi ke tempat bersejarah, atau ingin berwisata alam di kota Bandung, seperti pergi ke Kawah Putih, atau ke Gunung Tangkuban Perahu, akan tetapi kita belum pernah pergi ke kota Bandung. Pasti kita akan sangat kebingungan dan akan bertanya kepada seorang warga yang tinggal di sana. Tetapi, bagaimana ya caranya agar kita bisa bertanya dalam bahasa Prancis yang baik dan benar? Dalam bahasa Prancis, jika kita kebingungan dan membutuhkan bantuan agar ditunjukkan arah jalan ke tempat yang akan kita tuju, yang perlu kita lakukan yaitu menanyakan arah, atau yang dalam bahasa Prancis berarti demander le chemin. Jika kita menanyakan arah, tidak mungkin juga kan jika kita tidak tahu artinya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara memberikan petunjuk arah, atau dalam bahasa Prancis disebut indiquer le chemin. Demander le chemin dan indiquer le chemin ini pula yang menjadi topik utama pembelajaran kita kali ini. Tetap simak pembelajaran ini sampai akhir ya. Dalam bahasa Prancis, ada 3 cara untuk menanyakan arah. Yang pertama, dengan menggunakan kata où est. Où est. Lalu, où se trouve. Où se trouve. Dan juga, je cherche. Je cherche. Yang pertama, où est dalam bahasa Indonesia berarti di mana. Setelah kata UE, kamu langsung bisa menambahkan lokasi tujuan kamu. Contohnya, où est la place? Di mana alun-alun? Untuk mengetahui jawabannya, sekarang kita lihat di peta ini ya. Où est la place? La place est devant la mosquée. La place est devant la mosquée. Alun-alun berada di depan masjid. Akan tetapi, jika kamu ingin menanyakan tempat yang bentuknya jamak, yang perlu kamu lakukan adalah mengganti verba être sebelumnya menjadi verba être sont. Lalu, kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Yang artinya, di mana kamar kecil? Les toilettes sont à gauche de la boulangerie. Les toilettes sont à gauche de la boulangerie. Yang artinya, toilet itu berada di sebelah kiri toko roti. Selanjutnya, où se trouve. Dalam bahasa Indonesia berarti di mana letak. Sama seperti sebelumnya, kamu hanya perlu menambahkan lokasi tujuan kamu. Contohnya, où se trouve le zoo? Où se trouve le zoo? Yang artinya, di mana letak kebun binatang? Le zoo se trouve entre de la mairie et le parc. Le zoo se trouve entre de la mairie et le parc.
yang artinya kebun binatang itu terletak di antara balai kota dan taman. Lalu yang terakhir yaitu je cherche. Dalam bahasa Indonesia yang berarti saya mencari. Jika kamu menggunakan kata ini, kamu hanya seperti menyatakan bahwa kamu sedang mencari suatu tempat. Contohnya, je cherche la gare de Bandung. Je cherche la gare de Bandung. Je cherche la gare de Bandung. Yang artinya, saya mencari stasiun kereta api Bandung. Il est situé sur la rue Kebon Kaung. Il est situé sur la rue Kebon Kaung. Setelah kamu menanyakan arah tempat yang akan kamu tuju, jangan lupa, kamu juga harus paham petunjuk arah yang diberikan oleh seseorang yang kamu tanyakan. Apakah kamu masih ingat dengan materi préposition de lieu atau preposisi tempat? Ternyata, materi préposition de lieu itu sangat berguna untuk memahami petunjuk arah loh. Yang pertama, preposisi tempat yang sering digunakan dalam menunjukkan arah yaitu à côté de, devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, à coin de, tout droit, demi-tour, dan juga à travers. Sekarang, mari kita lihat peta yang ada di layar ya. Le restaurant est à côté de l'hôpital. Le restaurant est à côté de l'hôpital. La librairie est devant la banque. La librairie est devant la banque. L'église est derrière la librairie. L'église est derrière la librairie. La banque est entre le centre commercial et la boulangerie. Prendre à gauche sur la rue Pahlawan. Prendre à gauche sur la rue Pahlawan. Prendre à droite sur la rue Merdeka. Prendre à droite sur la rue Merdeka. Vous êtes à coin de la rue Merdeka. Vous êtes à coin de la rue Merdeka. Vous allez tout droit sur la rue Merdeka. Vous allez tout droit sur la rue Merdeka. Faire demi-tour. Faire demi-tour. Faire demi-tour. Supermarché et centre sportif à travers la banque. Lalu yang kedua, verba-verba yang sering digunakan yaitu verba aller, tourner, continuer, passer, traverser, dan prendre. Sekarang, bagaimana caranya untuk menggunakan verba-verba tersebut? Untuk menggunakannya, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Aller tout droit, tourner à gauche, continuer tout droit, traverser le pont, passer le parc. Prenez la deuxième à droite. Nah, baru saja kita belajar cara menanyakan arah atau dalam bahasa Prancis disebut juga demander le chemin, dan juga cara menunjukkan arah atau dalam bahasa Prancis disebut juga indiquer le chemin. Sekarang kita ingat-ingat lagi ya bahwa demander le chemin itu merupakan suatu kegiatan untuk menanyakan arah, atau dalam artian kegiatan untuk menanyakan arah suatu tempat yang akan kita tuju kepada seseorang. Sedangkan indiquer le chemin merupakan suatu kegiatan untuk menunjukkan arah kepada seseorang yang menanyakan arah. Nah, sekarang kita sudah tahu ya caranya untuk menanyakan arah suatu tempat yang akan kita tuju kepada seseorang. Akan tetapi, ketika kita bertanya kepada seseorang, ingat ya, kita harus menggunakan les mots de la politesse, atau yang artinya kata-kata sopan santun. Tapi, apa saja sih kata-kata sopan santun itu? Ketika kita sudah mulai bertanya kepada seseorang, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengucapkan salam, bonjour atau bonsoir, sesuaikan dengan waktu kita pada saat itu ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan kata excusez-moi
atau permisi. Ketika kita sudah selesai bertanya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atau dalam bahasa Perancis yaitu merci beaucoup. Dan ketika kita ingin berpisah, jangan lupa menggunakan kata au revoir. Mudah kan? Agar materi kita kali ini bisa dipahami dengan baik, yuk kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je cherche le Musée national de l'éducation. Attendez. Il est dans l'université pédagogique d'Indonésie. Alors, vous allez tout droit sur la rue Dr. Setiabudi. Ensuite, vous tournez à gauche sur la rue Muhammad Yamin. D'accord. Puis, dans 100 mètres, vous tournez à droite sur la rue Ruslan Abdul Ghani. C'est-à-dire, vous arrivez directement au Musée national de l'éducation. Il est situé à gauche de la rue Ruslan Abdul Ghani. Ah, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Oui, de rien. Au revoir. Au revoir. Nah, bagaimana sekarang? Sudah bisa kan menyusun kalimat untuk menanyakan arah? Jangan lupa ya, ketika kamu ingin menanyakan arah kepada seseorang, kamu juga harus mengerti petunjuk arah yang diberikan, agar tidak salah arah. Bagaimana materi kali ini? Mudah kan? Jangan sampai kamu tersesat ketika kamu sedang berlibur di Prancis karena kamu tidak tahu arah untuk sampai ke tempat yang akan kamu tuju. Kalau sampai tersesat, ya tidak lucu juga kan? Jadi, buat kamu yang masih ragu dan tidak percaya diri dalam belajar bahasa Prancis, terutama dalam berbicara bahasa Prancis, sekarang ubah mindsetmu dan mulailah percaya diri dari sekarang. Nah, karena pelajaran kali ini sudah selesai, waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa untuk terus mempraktikkan bahasa Prancis yang telah kamu pelajari di dalam kehidupanmu sehari-hari. Au revoir et bonne journée!